Perlawanan pertama yang melibatkan Bandar Mas Stingrays memakai jersey berwarna biru dengan di bawah pengawasan Cik Muhammad Faizal bin Matno dengan head coach Muhammad Najib bin Abdul Hamid, Muhammad Syami Hafiz, Muhammad Amir Munzir, Muhammad Syarul Nizam, Fakrul Razi Zulkifli, Edi Arif, Muhammad Firdaus Freddy, familiar nama Edi Arif ni, Muhammad Syukri bin Muhammad Hasan, Muhammad Helmi Izlan bin Azmi, Muhammad Nur Haziq bin Suntung, Aidil Aiman bin Abdul Rahman, Muhammad Alif Adam bin Salih Akbar, Muhammad Nur Faizul bin Arsyad, Muhammad Fikri bin Jalal, Faiz bin Rosdin, Said Ali Farzi, Said Hassan, Abdul Hadi bin Ahmad, Muhammad Nur Firdaus bin Suyani dan juga Amirul Ashraf bin Rosli. Amirul Ashraf Rosli. Baik. Boleh tahan juga sebenarnya list pemain-pemain Bandar Mas Stingray daripada mana dia datang ni. Kita tanya-tanya. Udah SSTMI tak apalah. Cawanan untuk negeri Johor juga. Knock-on pertama daripada Bandar Mas Stingray berjersey nombor 22 Muhammad Fikri bin Jalal terus saja ditangkap oleh mengadil untuk scrum pertama kepada BP Jokers yang menang bergaya di perlawanan pertama sebentar tadi menundukkan Black Horse daripada Selangor dengan mata 27-0 di bawah kelolaan manager Muhammad Khairul bin Muhammad Yaakob dan head coach Muhammad Amirul bin Kamarudin dibantu oleh fisio Muhammad Hamka Nizam, Muhammad Rosni. Senarai pemain Muhammad Bahiri, Muhammad Isyajuddin, Faris Helmi, Nazmi bin Muhammad Yusri Jawal Abdullah, Azim Fahmi, Muhammad Faiz Hakim, Mifzal Ifwani, Amirul Afif, Faris Izwan Shah, Muhammad Syaful Fahri, Muhammad Syazul Fahmi, Khairul bin Muhammad Yaakob, Muhammad Syahrizam, Syarul Nizam bin Osman, Muhammad Iqbal Sumawan. Main baik sekali Iqbal Sumawan selaku scrum half di perlawanan pertama. Azizi Hakim, Muhammad Farid Yaakob dan juga Syazwan Sarudin mahu meneruskan tempo kemenangan mereka di perlawanan kedua ini masuk ke padang begitu bersemangat mengasak gerakan-gerakan pemain-pemain daripada Bandar Mas Stingray. Penguasaan kepada Bandar Mas, bola sudah pun keluar dari genggaman dan menekan oleh pengadil, sedikit knock-on dikesan oleh main Bandar Mas di ujung sana untuk kembali scrum down dan kelegaan kepada Batu Pahat Jokers. Bandar Mas, kata Putra Ashraf Daniel. Kita ada penyokong Bandar Mas di situ. Selamat datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas. Kat daerah mana ni Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas? Di Kota Tinggi kan? Macam pernah dengar tapi di Kota Tinggi, betul? Betul. Kita ada baru-baru ini kita ada buat live yang tak ibarat pasukan Bandar Mas. Baik sekali larian. Bukan calang-calang sebenarnya Batu Pahat Jokers ni. Tidak boleh diperlui peluang langsung. Sekali anda termimpi menjaga mereka terus saja lebih daripada 50 meter mau bola dan alertness dalam permainan begitu pantas mereka back 10. Terselamat seketika pertahanan ataupun try line Bandar Mas dari serangan daripada BP Jokers. Dia pemain berjersey nombor 5 sebentar tadi. Syukri Muhammad Hassan, pantas larian beliau tapi terdapat tiada support daripada rakan-rakan, mungkin terlepas sedikit jauh. Kebijaksanaan pertahanan Stingray terus saja menutup gerakan beliau sebentar tadi. Sekolah saya tu Abang Jeb, Farid Su. Farid Su, di mana anda? Saya dengar anda kat Subang. Sepatutnya anda datang tournament ni tapi anda ke Interbase. Saya dengar lah. Betul tak betul saya tak tahu, tapi memang ada orang marah lah. Adalah seorang insan tu, dia kata awak dah suruh dia datang kat peluang tens ni untuk main tim awak, main troopers lah, main untuk troopers, tapi awak tinggalkan dia seorang-seorang, awak pergi Subang. Macam mana tu? Area Felda Sungai Mas, kata Muhammad Daus. Oh,
Baik. Dah dapat tangkap dah. Kalau awak sebut Filda Sungai Mas tu, saya dah dapat tangkap lah kat mana dah tu. Go Bandar Mas. Oh, ada penonton-penonton dan peminat-peminat Bandar Mas lah di sini. Sangat baik sebenarnya. Masih lagi bertarung di antara kedua pasukan ni. Belum dapat tahu lagi siapa yang memiliki advantage. Dan pemain ini sentiasa mengucang-acikan pertahanan pasukan lawan. Sudah pun game kedua beliau bermain betul cemerlang. Fly half pasukan BP Jokers. Fast play, sama laju, sama tough sebenarnya kedua-dua pasukan ini. Tak dibenarkan oleh pengadil. Dapat kita lihat siapakah fly half pasukan BP Jokers yang sentiasa mengucak-acikan bernombor 20 berapa tu. Tak apa, kita lihat BP Jokers tu 20. Amirul Afif Abu Bakar, itu mainnya yang kita lihat tidak boleh dipandang ringan langsung. Setelah 2 game sebenarnya menunjukkan kebolehan beliau menembusi barisan pertahanan daripada gerakan-gerakan laju. Ada Borden Barrett di bahagian fly half. Hentakan yang baik daripada BP Jokers. Terus terbangun pertahanan. Bandar Mas masih lagi penguasaan. BP Jokers mencari kemenangan kedua dalam perlawanan kedua kali ini. Ke sebelah kanan kali ini. Hands yang baik. Miss pass terus kepada ujung. Berdengung kepala sedikit late tackle saya kira. Tapi masih diteruskan oleh pengadil. Cuba mengorek bola. Masih lagi BP Jokers ke bahagian open kali ini. Swing diperlukan. Pantas Stingrays menutup pertahanan pasukan lawan. Ekstra di bahagian kiri. Perlukan layan pantai ujung sana. Bijak beliau melakukan side step. Menewaskan tidak. Mencari support di bahagian tengah. Terlepas pula bola dikutip oleh pasukan Stingrays. Sebelah kanan. Sayang pula. Dia dapat sedikit kesalahan di ujung sana dengan bendera yang ditunjukkan kepada AR. Semakin panas perlawanan ini, semakin meriah, semakin mendapat perhatian daripada pasukan-pasukan yang bertanding. Saya kira menjadi batu pemisah mencari siapakah Johan ataupun siapakah pasukan yang akan mengungguli kumpulan F. BP Jokers melepaskan Black Horse dengan mata 27-0 pada perlawanan pertama. Dan sekarang terikat 0-0. Sudah pasti lebih menarik sebenarnya kalau perlawanan ini berakhir dengan tanpa jaringan ataupun tanpa mata. Sudah pasti perlawanan terakhir peringkat kumpulan F di antara Black Horse dan juga Bandar Mas Stingray menjadi batu pemisah dan penanda aras untuk siapakah pasukan yang akan menduduki tempat teratas kumpulan F. Dengan azan Zuhur berkumandang, kita pasti akan berehat seketika sehingga tunggu habis waktu azan Zuhur. Leon kata referee dengan BP Jokers menguasai permainan ke sebelah kiri dan kanan mereka menyerang. Leon kata pengadil sedikit late tackle saya kira di bahagian rak sebentar tadi. Grabble ataupun pan tidak berhasil cubaan yang cuba dilakukan oleh Syazwan bin Syahrudin. Ada salah seorang peminat kita, Puan Ufuk Timur, BP Jokers, Amirul Afif, buat yang terbaik. Mama doakan moga kemenangan di sini. Amin, amin, amin. Baru je kita sebut nama beliau, berjersey nombor 22. Seorang pemain yang harus diberikan perhatian penuh oleh semua pasukan yang bertanding pada hari ini. Begitu ligat beliau menebuk pertahanan pasukan lawan setiap kali beliau megang bola. Semoga yang baik-baik itu ucapkan kepada adik Amirul Afif.
Sementara kedua-dua pasukan masih lagi terikat. Tamat separuh masa yang kedua. Kita kembali dengan separuh masa yang kedua nanti dengan hasil lebih menarik dari kedua pasukan ini. Kita harapkan ada try daripada kedua pasukan. Pendek saja rehat sebelum kita menamatkan sesi pagi hari pertama kejohanan Rugby Keluang TENS 2022. Bagi pihak Rugby Online, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah bersama kami sepanjang pagi ini. Daripada awal pagi tadi, bermula pukul 9 pagi kita ke udara dengan jumlah penonton yang agak ramai sebenarnya, memandangkan tiada kejohanan ataupun hanya satu kejohanan yang berlaku di seluruh negara, iaitu di Pulau Pinang buat ketika ini. Seluruh mata tertumpu kepada kejohanan Keluang TENS yang dijalankan secara gilang gemilang sepanjang 2 hari ini dengan aura dan tempo dan tema dan secara susunan padang yang begitu indah sekali. Kalau anda dapat bersama saya di Keluang ini, anda akan dapat pastikan ataupun dapat rasakan kemeriahan dengan penganjuran yang begitu besar sekali melibatkan majlis Perbandaran Keluang dan juga Keluang Rugby Club. Play on kata referee, knock on pula terus saja berpihak pada Stingrays. Masih lagi terikat kedua pasukan 0-0 lepas nervous. Bukan saja kepada jurulatih kedua pasukan iaitu Muhammad Amirul bin Kamarudin dan juga Muhammad Najib bin Abdul Hamid. Sudah pasti ada perkara yang dikatakan kepada pemain-pemain dia macam mana untuk bertahan dan juga membuat break separuh masa yang kedua ini untuk mendapatkan mata. Bukan saja nervous main-main, begitu juga penonton-penonton kedua pasukan. Mana jua anda berada, baik sekali switching yang dilakukan, sedikit perlahan tetapi begitu berkesan untuk memberi pasukan lawan. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Sedikit knock on kembali kepada spot yang lebih kurang sama kepada Stingrays. Semakin lama semakin nervous keputusan kedua perlawanan ini. Satu mistake sudah tentu akan terus dihukum. Satu mistake akan memastikan pasukan anda sama ada bermain untuk cup ataupun bermain untuk plate atau bowl, maafkan saya. Satu mistake itulah yang diperlukan sebenarnya, bukan satu larian. Siapa saja yang melakukan kesilapan dalam perlawanan ini akan terus dihukum dengan keupayaan dua pasukan ini mempunyai pelari-pelari yang begitu laju. Masih lagi memegang bola Stingrays. Lepas bagian hujung, handoff match belakang, pertahanan terus saja memberi bola kepada, harus mengekalkan kedudukan. Walaupun beliau dah cuba yang terbaik sebenarnya untuk berada dalam kawasan permainan, Muhammad Syukri ataupun sebenarnya menjadi nombor 5, sama ada Azizi Hakim ataupun Muhammad Isyaruddin sebenarnya, tapi berjaya juga ditolak keluar oleh pemain pasukan Stingrays. Dua-dua tim macam lipas kudung ni, betul. Dua-dua tim laju meletup ni. Itu saya cakap, saya tekankan, siapa yang buat mistake je game ni habis. Setakat ni belum ada mistake-mistake nyata. Seperti sekarang ini Stingrays bermain selamat. Itulah yang mereka lakukan. Dia tendang bola keluar supaya memberi pressure kepada BP Jokers untuk melakukan kesilapan. Cuba dirampas. Lepas kali ini bijak larian daripada winger BP Jokers. Berserangan di bahagian tengah, mencari support ekstra di sebelah kanan. Tidak. Ke belakang pula bola. Side step masuk ke dalam, mencairkan. Bijak beliau memegang bola selama mungkin. Cari offload ke sebelah kiri dan kanan. Rak padu yang lakukan. Ekstra di sebelah kiri. Cuba mencuri bola. Offside pula. Dapat ditembus sebelah kanan. Offload mencari hooker. Cuba melakukan side step, harus masuk dalam kawasan permainan. Masih lagi belum dijatuhkan main ini. Dicuri pula oleh pertahanan pasukan Stingrays. Turnover berlaku di situ. Bijak sekali permainan daripada Muhammad Helmi Izlan bin Azmi. Harus cepat mengeluarkan bola atau ditolak begitu saja untuk play on kata referee. Sudah pasti ke sebelah kanan. Laju betul sampai tak tertahan pressure yang kita rasakan di antara kedua pasukan ini.
Hentakkan demi hentakkan, kedua-dua begitu disiplin. Tidak digunakan penalti kepada BP Jokers. Apakah yang mereka mahu lakukan? Line out untuk BP Jokers. Mungkin inilah peluangnya. Inilah peluang yang terakhirnya, yang akan memisahkan daripada kedua pasukan ini sebelum kita berhenti rehat. Siapakah yang akan menjadi hero untuk pasukan BP Jokers ataupun Stingrays? Harapan terus saja diletakkan kepada Amirul Afif untuk merancang bahagian tengah padang. Komunikasinya dengan pemain-pemain forward sangat penting dalam situasi ini. Tapi pun mereka perlu menang line out terlebih dahulu. Yang baling bola ke dalam itu ialah Muhammad Mifzal Iwani, saya kira di nombor 8 di ujung sana. Good line up diperlukan. Pendek saja, bijak saya kira. Bagaimana? Tidak dibenarkan oleh pemain mengikut tanda daripada assistant referee. Tidak 5. Balingan tersebut mungkin terambil extra step semasa ingin mengambil bola daripada hooker. Sayang sekali. Kembali kepada penguasaan Stingrays. Memegang bola dengan baik. Tidak perlu kesilapan akan menukar kepada penalti. Cuba dia buat tapping penalti terus saja Stingrays. Terus saya kira akan diberikan yellow card oleh pengadil ke atas tapping seperti itu. Play on kata referee. Tidak dibenarkan. Stingray ke sebelah kiri. Ada ekstra seorang player untuk pasukan Stingray. Terkeluar pula. Masih lagi dalam dekapan beliau. Mencari siapa sebelah kanan. Bersorangan main ini. Offload ke bahagian kiri. Tidak. Masih lagi tersangkut. Ekstra di sebelah kiri. Sedikit perlahan main ini mengeluarkan bola. Harus larian pantas sebelah kiri. Habiskan di sebelah sana. Ekstra. Tiada siapa yang menjaga beliau. Dapatkah beliau menghabiskan larian pemain ini berjersey nombor 5 untuk Stingray memecah kebuntuan kedua pasukan ini. Muhammad Syukri Muhammad Hasan, walaupun bertubuh sedikit gempal, berjaya menghabiskan larian di ujung sana untuk try sulung ataupun try tunggal perlawanan ini. 5 mata untuk Stingray. Ada satu last play lagi sebenarnya, dengan siren dibunyikan selepas saja try tersebut. One last play untuk BP Jokers melakukan kejutan ataupun kembali dalam perlawanan ini. One last play untuk Stingray mempertahankan kubu ataupun 5 mata mereka sebelum kita menuju rehat sebelah tengah hari ini. Kick off untuk Stingray. Berdebar-debar bukan saja anda di sana, kami di sini pun berdebar-debar dengan cuaca itu panas sekali tengah hari ini. Satu kick off yang baik diperlukan. Baik, melakukan setup untuk BB Jokers hanya perlu memegang bola selama mungkin. Cuba dicuri oleh pertahanan Stingray. Terkeluar pula bola di bahagian belakang, sedikit ke belakang BP Jokers buat ketika ini. Offload demi offload yang mereka lakukan terlepas. Tidak berjaya dikawal lagi. Cuba dicuri oleh pertahanan. Dipersalahkan, turnover berlaku di situ. Terus kembali kepada Stingray yang hanya memerlukan satu rak. Masih lagi mahu di pick up. Jangan sehingga memakan diri. Dah pun 5 mata di hadapan, hanya perlukan melakukan satu setup untuk menendang bola keluar. Tidak, masih lagi mahu mencari jalan untuk melakukan try. Side step ke dalam oleh main jersey nombor 7. Support daripada main jersey nombor 11. Cuba dicuri dan terhilang bola untuk scrum down kepada mereka.
Dan saya kira dengan ref terus saja menamakan perlawanan hebat di antara kedua pasukan ini. Siapa sangka masuk ke padang, BP, Batu Pahat, Jokers dan juga Bandar Mas Stingrays. Keputusan akhir berpihak kepada Bandar Mas Stingrays dengan mata 5 berbalas 0. Dan kita dengan ini berhenti rehat buat masa seketika dalam masa sejam. Dan kita akan bersambung lagi bersama Rugby Online.